Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam topik bab yang keempat, bab yang terakhir dalam siti 31, iaitu Islam di alam Melayu. Ini bahagian pertama dalam perbincangan kita kali ini. Okey, pertama kita akan bincangkan bagaimana teori kedatangan Islam di alam Melayu, ataupun perbincangan yang juga merujuk kepada teori kedatangan Islam di Nusantara. Dia ada beberapa teori. Teori yang pertama, kita bercakap Islam datang daripada Arab dan juga Parsi. Kalau kita bercakap tentang bagaimana datang Islam itu sendiri ke alam Melayu ini, memang datang daripada Arab. Kenapa? Kerana ajaran Islam berakar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan semestinya Islam itu tidak lain tidak bukan datang daripada Arab. Kalau kita bercakap tentang Islam datang daripada China, Islam datang daripada India, ia merupakan biasan ataupun perkembangan selanjutnya. Tetapi kalau yang Islam yang datang di China dan juga India ini lebih kepada motif perdagangan. Tetapi secara langsung dia bercakap tentang bagaimana Islam itu berawal daripada kedatangan Islam di tanah Arab itu sendiri. Kalau kita merujuk pada tokoh Wang Gungyu, C.A. Majul, Negip Alatas dan Hamka, kita boleh melihat dari segi aspek bukti dan kesannya. Daripada segi tulisan yang kita lihat, tulisan bahasa Arab itu sendiri memang berlaku, memang wujud dalam kitab-kitab bahasa Arab yang ada sampai sekarang ini. Juga tulisan Jawi merupakan pengaruh daripada tulisan Arab itu sendiri. Cara pembacaan Al-Quran juga, kalau kita lihat sampai sekarang ini, bacaan Al-Quran itu memang dipengaruhi oleh daripada tanah Arab itu sendiri. Kita pernah dengar lagi cara bacaan daripada Nusantara ini sendiri. Sebilangan besar ulama daripada tanah Arab seperti Maulana Abu Bakar, Syekh Ismail As-Siddiq dan ramai lagi yang datang ke sini. Okey. Kemudian nama Melaka itu sendiri dikatakan yang diguna iaitu daripada bahasa Arab, iaitu mulakat, yang maksudnya tempat pertemuan. Kerana pada waktu itu tempat perdagangan di antara golongan Arab, golongan India dan Cina, mereka berkumpul di pelabuhan di Melaka itu sendiri. Kemudian istilah bahasa Melayu kebanyakannya menggunakan bahasa Arab. Kebanyakannya bahasa Melayu itu dipengaruhi oleh yang namanya bahasa Arab itu sendiri. Nama orang Melayu itu sendiri menggunakan juga daripada kesan dan tradisi orang Arab seperti Muhammad, Ahmad, Hafiz dan sebagainya. Dan kita ketahui bahawa penguasaan pedagang daripada Arab dan juga Parsi itu sendiri, kerana mereka berdagang, mereka memang suka berdagang, mereka datang ke tanah Melayu ini untuk membeli bahan-bahan dagangan daripada yang mana tanah Nusantara ini terkenal dengan kekayaan khazanah yang mereka perlukan untuk dibawa balik ke tanah Arab dan juga Parsi. Kemudian wujud hubungan diplomasi di antara tanah Arab dan juga tanah Melayu itu sendiri. Kemudian keturunan orang Arab pun juga seperti nama Sharifah, Sayyid dan ramai yang ada di sini, kebanyakannya punya hubungan dengan bangsa Arab itu sendiri. Okay, itu kita bercakap tentang bagaimana kesan dan bukti ke hujah bagaimana Islam itu datang daripada tanah Arab. Kemudian kalau yang kedua kita bincangkan, iaitu dari segi aspek Islam yang datang daripada India. Ini kita melihat dari segi aspek rujukan, iaitu daripada Fatimi, teori daripada Fatimi dan juga Nagib Alatas, yang mana bukti dan kesan ini kita boleh lihat bagaimana yang kedua ini bukan daripada Cina, kita bercakap tentang Cina sekarang ini, yang mana bukti dan kesannya iaitu perpindahan beramai-ramai orang Islam daripada kanton. Kenapa berlakunya pemberontakan dan mereka banyak merantau sehingga ke alam Melayu. Di situ terjadinya pergolakan yang begitu besar di China sehingga menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dan sampailah ke mereka di alam Melayu ini sendiri. Ini memberi kesan kepada hubungan China dan juga orang-orang Cina berada di tanah Melayu. Kemudian penemuan batu bersurat di Terengganu. Di Terengganu ini menyatakan bahawa Islam itu, batu bersurat itu menyatakan bahawa
dia apa dikatakan penemuan batu bersurat parang di Kamboja. Kandungan itu tentang batu menyatakan tentang Fuluan, iaitu tentang Terengganu dipercayai dibuka oleh orang Cina itu sendiri. Dia dikatakan Kamboja itu merupakan tempat transit bagi orang-orang Cina untuk datang ke tanah Melayu. Kemudian penemuan nisan di Langgar Kedah, okey. Kemudian ada juga di Pahang ada unsur-unsur pengaruh Cina di situ. Seni bina berbentuk pagoda, kalau kita melihat di tanah Jawa kebanyakannya ada berunsur yang dikatakan unsur-unsur pagoda itu sendiri. Kemudian hubungan diplomatik, dan kita tahu bahawa Melaka pernah membuat hubungan dengan diplomatik dengan Cina dengan membayar ufti. Kemudian penemuan tembikar bertulisan khat Al-Quran, yang dikatakan khat Al-Quran itu kebanyakannya ala-ala Cina. Kemudian wujud hubungan perdagangan antara saudagar Arab dengan Kanton dan Ceylon. Canton ini iaitu Cina, dan juga hubungan dengan Ceylon iaitu di India itu sendiri. Okey, kemudian yang ketiga kita nak bincangkan sekarang ini bagaimana teori yang berasal daripada India itu sendiri. Dan kita dah ketahui bahawa India ini merupakan tempat transit bagi golongan orang Arab, dan ada juga sebahagian orang India yang datang untuk berniaga di tanah Melayu. Tokoh rujukan kebanyakannya daripada barat sendiri. Bukti dan kesan iaitu peninggalan batu nisan awal, iaitu Umar bin Ahmad Al-Khazarumi, dia dikatakan dibawa daripada Gujarat. Kemudian kewujudan pedagang daripada Gujarat yang Islam yang datang ke tanah Melayu. Ada juga yang dikatakan keturunan Mama ataupun India Muslim yang menjadi pengasas kepada kerajaan Pasai, iaitu Raja Malikus Saleh. Mazhab di alam Melayu sama dengan mazhab yang ada di India, itu mazhab Syafi'i di pantai Malabar. Tradisi kesusahan Melayu lebih mirip kepada tradisi Islam yang ada di India, dan juga seni bina yang kita banyak lihat sekarang ini, sampai sekarang ini masih ada tradisi iaitu India dan juga Parsi, iaitu kubah yang berbentuk bawang itu sendiri. Okey. Kemudian faktor perkembangan Islam di alam Melayu. Apakah faktor-faktor dia? Dia ada 7 faktor di sini. Sebenarnya banyak, tapi kita hanya fokuskan pada 7 faktor saja. Pertama, tentang istimewanya Islam itu sendiri. Bagaimana orang-orang Melayu yang pada waktu itu masih lagi mengamalkan ajaran pagan menerima Islam itu secara senang, mudah. Kenapa? Melihat kecantikannya Islam itu. Islam tidak melihat tentang suku sekat. Dia memetakan tentang bagaimana hubungan ukhuwah di antara satu sama lain. Itu yang pertama, Islam itu begitu istimewa dilihat oleh orang Melayu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bercakap tentang bagaimana pendakwah-pendakwah yang datang di Nusantara ini kebanyakannya memberi kesan yang cukup mendalam kepada orang Melayu ataupun tanah orang Nusantara itu sendiri. Kenapa? Bagaimana kita melihat dakwah Wali Songo yang berada di tanah Jawa, mereka dapat mengislamkan seluruh pulau Jawa itu sendiri demi melihat begitu hebatnya pendakwah yang memberi dakwah kepada dan mereka juga memberi impak pengaruh yang cukup besar sehingga mereka dapat mengislamkan ketua-ketua mereka dan menyebabkan secara automatik pengikut-pengikutnya mengikuti ajaran Islam yang dianuti oleh raja mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, perkahwinan campur. Maknanya ada hubungan perkahwinan di situ. Orang Arab, orang Cina, orang India yang datang ke sini, datang ke Nusantara, mereka berkahwin, akhirnya mewujudkan kelompok-kelompok yang dikatakan pembauran di antara sama ada orang Arab, orang Cina, dan juga orang yang mengawini penduduk lokal yang ada di Nusantara. Kemudian yang keempat, sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana bijaknya pendakwah yang ada yang datang daripada tanah Arab dan sebagainya ini mengislamkan ketua mereka, iaitu para raja yang merasakan bahawa Islam ini memang patut diamalkan. Maka secara automatik penduduk-penduduk yang ada di bawah talukan mengikuti agama kepada raja itu sendiri. Kemudian yang kelima, penguasaan politik dan juga penaklukan. Bila mana Islam berkembang di satu ini
satu kerajaan-kerajaan yang ada, maka perkembangan yang cukup besar sehingga dapat menguasai banyak kawasan-kawasan yang ada di tanah Nusantara dan menyebabkan proses itu begitu cepat. Yang keenam iaitu dari segi aspek ekonomi. Kalau kita bercakap tentang ekonomi memang dan kita ketahui tadi bahawa Islam yang datang di alam Melayu ini salah satu faktor pendorong utama iaitu faktor ekonomi. Kenapa? Dengan cara berdagang orang-orang Islam yang ada di Arab, di Parsi, di India dan juga di China datang ke tanah Melayu sekaligus membawa ajaran Islam ke Nusantara ini. Dan Islam amat cepat berkembang kerana faktor yang disebut sebagai faktor pendorong yang disebut sebagai faktor ekonomi itu. Kemudian yang ketujuh iaitu tuntutan jihad. Yang mana tuntutan jihad ini sebenarnya kita bercakap bagaimana Islam itu mengajak kita melakukan dakwah. Dakwah yang cukup hebat, dakwah yang perlu ada dikatakan juhud, kekuatan, komitmen sehingga menyebabkan Islam begitu cepat berkembang di alam Melayu ini sendiri. Okey,